This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi. Di Kelantan cuacanya hujan, renyai-renyai. So masih belum banjir, so kita boleh teruskan kelas seperti biasa. Esok kita cuti, awak cuti, saya masih ada kelas lah. Okey, so kita tengok soalan nombor 6. Okey, tajuk pilih atur dan gabungan. Tapi untuk soalan kali ni dia cuma tanya tentang pilih atur. Okey, dia bagi ada 8 orang. Okey, 8 orang. Dia mula sebenarnya dia nak cerita tentang A, B, C sampai huruf H. Tapi dia rekodlah nama Adam, Benny, Chong, Durga dan sebagainya. Tapi sebenarnya ceritanya huruf A sampai huruf H. Kemudian dia kata dia nak susun ni kedudukan mereka ni di sebuah meja bulat. Dia nak susun secara membulat. Sebab kalau membulat dia ada rumus dia untuk membulat ni. Okey, dengan syarat. Okey, yang pertama dia kata Adam dengan Halim. Okey, Adam dengan Halim kena duduk bersebelahan. Maksudnya kalau sini Adam, mungkin sini Benny, tapi sebelah Adam ni mesti Halim. Yang ni orang lain tak apa. C, D, E, F, G, H. Orang lain boleh. Tetapi Adam dengan Halim ni mesti duduk sebelah menyebelah. Jadi dia ada dua benda. Sama ada Halim duduk belah kiri atau Adam duduk belah kanan ataupun sebaliknya susunan tu. Okey, kalau dia dah susun macam tu, kalau sepatutnya kita tengok nombor kita, bilangan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah siap Okey, 6, 7, 8 sepatutnya. Kita ada 8. Tetapi untuk klik Halim dengan Adam ni dia mesti duduk dekat-dekat. Jadi akhirnya dia menjadi satu objek sahaja untuk Halim dan juga Adam. Okey, kemudian susunan untuk membulat. Okey, susunan untuk meja bulat. Kalau kita buat susunannya ialah n tolak 1 faktorial. Sepatutnya kalau meja bulat. Dan kita bilang tadi asalnya n kita ada 8. N kita ada 8 tapi pasangan sekembar ni dia menjadi 1 lah. So dekat sini nilai n kita menjadi 7. Tolak 1 faktorial. Kemudian untuk susunan Adam dengan Halim, dia ada dua cara. Sama ada kita susun Halim duduk di sini, Adam duduk belakang, ataupun Adam duduk depan, Halim yang duduk belakang. So ada dua pilihan cara nak buat. So kita darab dengan 2 di sini. Yang bawah pun kita darab dengan 2. Jadi 7 tolak 1, 6. 6 faktorial darab dengan 2. Kita akan dapat jawapannya ialah, kalau kita tekan kalkulator, 6 shift 6 faktorial. Darab dengan 2. So awak akan dapat 1440. Okey, media buka kepada soalan. Kalau ada yang nak bertanya silakan. Okey, boleh bertanya. Sekejap saya cuba buka. Okey, ada pelajar tanya ni. Cuma saya nak pergi kepada mesej sekejap. Lagi. Okey, so tak ada soalan, kita teruskan. Okey, kita teruskan lagi. Kemudian untuk soalan B, dia hampir sama. Dia hampir sama
kali ni dia nak cerita pula di antara Durga dengan Benny, tapi dia guna perkataan tidak. Dia guna perkataan tidak, jadi jalan kerja kita menjadi sedikit panjang. Jadi madam bagi idea. Kita boleh guna cara atas, cara soalan A, tapi kita kena cari dulu pilih atur tanpa syarat. Tanpa syarat maksudnya kalau kita susun huruf kita tadi A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau kita susun macam ni tanpa syarat, kita ada bilangan N kita ada 8. Dan kerana kita susun dalam keadaan bulat, kita kena tolak dengan 1. Kemudian kita factorial. Okay. So dari sini awak akan dapat 7 factorial. Kalau kita tekan kalkulator, 7 factorial, kita akan dapat 5040. Jawapan ni ialah 5040. Iaitu kebarangkalian tanpa syarat. Kemudian soalan kata tidak bersebelahan, tapi kita cuba cari kalau dia bersebelahan. Okay. So, madam ambil antara dia kata Dugra. Okay, Dugra dengan Benny kena duduk dekat-dekat. Jadi, madam susun A, C, kemudian ada Benny, kemudian ada Durga. Benda ni dia kira jadi satu set. Kalau tanpa syarat tadi, dia N dia 2. Tapi sebab dia syarat, kita kena ikat dia sekali. Okey, barulah ada nombor lain. E, okay, E, F, G, H. Jadi bilangannya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia jadi macam tadi juga. N kita jadi 7. Tolak dengan 1, factorial. Kemudian cara menyusun, kita boleh buat sama ada B dulu baru D ataupun D dulu baru B. So kita darab dengan 2 cara. Kat sini awak akan dapat 6 factorial darab dengan 2 sama dengan 1440. Tapi yang madam kira ni yang duduk sebelah menyebelah. Okey, oleh kerana soalan kata tak nak, jadi kita boleh ambil semua nilai. Okey, semua nilai yang tidak bersebelahan. Ni soalan B. Kita ambil semua nilai 5040. Kita tolak yang duduk bersebelahan. Kalau kita tolak, yang balance tu adalah duduk tidak bersebelahan. Okey, kita tengok 50, 40 tolak 1440. So awak akan dapat jawapan 3600 cara. Okey, selesai. Okey, tajuk ni memang kalau siapa faham tajuk ni jalan kerjanya pendek. Siapa yang tak faham tu dia tak ada nak tulis apa pun. Okey. So macam mana nak ni? Madam dah lama tak mengajar tajuk ni sebab bila mengajar matematik perakaunan dia tak ada tajuk pilih atur dan gabungan. Tapi kalau madam belajar daripada degree dulu, madam suka tajuk kebarangkalian. Okey, boleh tanya kalau ada soalan. Saya buka soalan untuk nombor 6 dahulu. Kita jadikan dia simple. Okey, ada soalan tak? Nombor 6. Okey, kalau tak ada, saya pergi kepada soalan nombor 7. Saya study hari ni 2 soalan. Bahagian A kita habiskan dah. Dia kalau tak ada soalan vektor, kita akan habis. Kalau ada vektor tu, dia akan delay sikit lah sebab saya tak berapa mahir untuk menerangkan vektor. Okey, so kita sambung soalan nombor 7.
Okay, kita sempat buat 2 soalan pada hari ini. Okey, Raja 7 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dengan jejari 9. 9, 9. Diberi luas kawasan berlorek. Kawasan berlorek, sudut yang merangkum kawasan berlorek itu namanya theta. Kalau di atas tu theta, kita bagi nama lah yang bawah ni sebagai, mungkin kita bagi nama dia alpha. Okay? Tapi kita nak kena cari dulu apakah nilai theta. Kerana kalau tak ada theta, tak ada alpha. Okey, dia dah bagi luas kawasan berlorek. Menurut rumus dalam senarai rumus, L sama dengan, dia ada rumus. Saya lupa dah muka surat berapa, nombor berapa rumus. Rumusnya ialah setengah J kuasa 2 theta. Theta di sini rumus. Theta yang sekarang ni adalah rumus yang media salin pada muka surat depan. Kebetulan nilai kita pun adalah theta. Alhamdulillah, straight to the point. Okey, luas diberi oleh soalan. Okey, diberi oleh soalan sebagai 207 pi per dengan 4. Dia dah bagi luas. Sama dengan 1/2 J kita 9 kuasa 2 theta. Jadi kita boleh cari theta. Okay, kita boleh cari theta. Kalau pelajar tak nak susah-susah, kalau tak nak susah-susah, pelajar boleh guna kalkulator secara direct lah. Sekejap saya movekan sikit kalkulator saya ni ke tepi. Okey, so kalau awak tak nak susah-susah, awak boleh masukkan 207 darab 3.142. Kemudian awak buat per 4. Sama dengan 1/2 kurungan 9 kuasa 2. Katakan theta tu saya buat huruf X. Awak boleh tekan shift, solve. Shift, solve sekali lagi sama dengan. So awak akan dapat jawapan theta di situ. Theta awak ialah 4.015. Okay, 4.015. Dan nilainya adalah radian. Okey, saya buka dulu soalan. Untuk A dulu. Ada tak yang tak faham untuk mencari nilai theta dalam radian? Okay, silakan. Beres tak? Okey, faham? Kita teruskan. Okey, apabila kita dapat nilai theta, lepas tu dia suruh cari perimeter. Okey, soalan B, perimeter kawasan berlorek. Jadi sekarang ni madam dah ada nilai ni 9, ni 9, ni 9. Dah ada dah 18. Madam nak cari nilai ni pula. Jadi perimeter dia, so madam jawab yang B di sini perimeter sama dengan 9 tambah 9. So kita nak cari lengkuk tu dia ada rumus. Rumusnya ialah S sama dengan J theta. Alhamdulillah, theta kita masih theta yang sebenar lah. So kita akan tambah dengan J kita 9. Theta kita ialah 4.015. 4.015. So kalau awak kira semua sekali, semua sekali, 9 tambah 9 tambah 9 darab 4.015. Jadi jawapannya awak dapat pecahan, tekan SD,
dapat jawapannya 54.135. Okey. 54.135 sentimeter dan mungkin juga awak boleh buat 54.14 sentimeter. Sebab semalam kita buat ada yang kata nak for significant figure. Okey, 4 angka bererti. Kalau 4 angka bererti jawapan yang bawah. Okey, dia follow ikut ni lah, kalau SPM ikut yang ini kita ikut. Kalau metode klasik yang atas. Okey, so saya buka kepada soalan untuk B, ada tak masalah untuk membuat soalan tersebut? Exam kita boleh conteng kertas kita, cuma awak tak boleh duplicate macam saya lah, banyak-banyak. Conteng dengan pensel. Okey, boleh faham soalan B? Sebab saya nak teruskan kepada soalan C. Okey, so kita terus. Okay, kita terus. Sekarang dia nak perimeter tembereng AB. Dia nak yang ini pula. Perimeter tembereng AB. Sekejap saya rasa saya ada. Okey, ada dua. Okey, dia nak yang ini. Dia nak panjang ni tambah dengan ni. Dia nak dua benda tu. Dia nak aiskrim sundae cone tapi dia tak nak cone, dia nak aiskrim saja. Tapi dia tak nak luas, dia nak perimeter. Jadi, madam kena tahu nilai di sini terlebih dahulu dan nilai di sini. Ada dua perkara. Okey, yang pertama, madam nak tengok sudut yang ini. Okey, sudut yang ini, madam gerakkan dia ke dekat sikit. Okey. Tadi, kalau kita buat, nilai kat sini tadi 4.015 radian tadi. Kalau kita ada bulatan, bulatan ni bersamaan dengan 2 pi. Okay, bersamaan dengan 2 pi. 2 pi ialah 2 darab 3.142. So, jumlah semua sekali ialah 6.284. Sama dengan 6.284 radian. Jadi automatik madam boleh tahu nilai sini berapa. Okey, madam boleh tahu iaitu 6.284 ni madam boleh tolak dengan theta kita tadi 4.015. So madam dapat nilai di sini ialah 2.269 radian. Pelajar pun bertanya, kalau kita tukar jadi sudut macam mana? Kalau kita tukar dia jadi sudut macam mana? So kita boleh tukar, kita ambil nilai ni, kita darab dengan 180, kita perkan dengan 3.142. So kita dapat sudut 129.987. Okay, madam boleh tukar. Dia juga selain daripada kita tulis nilai alfa tu 2.269, nilai alfa juga bersamaan dengan, madam minta ni madam nak buat 130 darjah sebab dia dah bila bunda jadi 130 darjah. Kenapa kena ada dalam radian? Kerana nanti madam nak kira benda ni tanpa sin, cos, tangent. Kenapa kena dalam sudut? Nanti madam nak guna sin. So bila sin, nilai yang dalam perut dia ni mesti dalam darjah. Okey. Baik Okey, so sekarang tengok betul-betul madam nak lukis. Okey, tengok betul-betul. Yang tajuk kita belajar semalam, kita belajar. Sekejap mana dia pergi? Dia terlaju. Okey. Okey, yang kita belajar semalam,
Sudut kat sini 130 darjah. Jejari di sini 9, di sini 9. Maksudnya segitiga kita sama kaki. Jadi di sini 25 darjah, di sini pun 25 darjah kerana sudut dalam segitiga jumlahnya mesti 180. Yang pertama, Madam tengok mata yang ini, ni mata yang ini, katakan Madam buat sini huruf C, di sini merupakan C kecil. Kita nak cari. Okey, di situ merupakan C kecil kita nak cari. Jadi Madam boleh buat rumus C kecil per dengan sin C besar. Sama dengan Madam bebas nak pilih A ke ataupun B. Bebas sebab sudut dia sama. Sama dengan 9 per dengan sin 9. Mana-mana? A boleh, B pun boleh. Okey. So, Madam tanya dulu, faham tak proses yang Madam sedang buat ni? Faham ke Madam buat apa tu? Okey, sebab Madam sekarang nak mencari panjang yang ini. Panjang yang ini, Madam kena guna petua segitiga, iaitu Madam guna petua sin. Oleh kerana kita nak cari nilai C, sama dengan 9 darab dengan sin C. C baru kita kira tadi 130 darjah. Di sini Madam guna darjah sebab dia melibatkan sin. Okey, per dengan sin B iaitu sin 25 darjah. So kita cari dulu berapakah panjang C. Okey, kita guna kalkulator. Awak akan dapat pecahan di situ 9 sin 130 darjah per dengan sin 25 darjah. So awak dapat panjang C itu ialah 16.314. 16.314. Ataupun kalau pelajar nak buat satu lagi, dia boleh buat 16.31. Okay? Ataupun 16.31 ikut cikgu admat masing-masing. Okay. So, Madam dah dapat yang warna biru. Kita ada satu lagi nak kena cari, iaitu panjang yang ini pula ni. Panjang yang itu, kita nak guna rumus apa? Okay, kita nak guna rumus apa? So, rumusnya adalah katakan Madam buat huruf S. S sama dengan J theta rumus asal. Okay, J theta rumus asal. Tetapi, sudut kita tadi ada dua. Madam cari dua-dua tadi. Yang pertama, 2.269 radian. Madam nak guna di sinilah. Yang 130 darjah tadi, Madam guna semasa guna petua sin. Okey, oleh kerana sudut kita bukannya theta, dia akan jadi J alpha. Di mana nilai J kita ialah 9, nilai alpha kita ialah 2.269. So, Madam bagi tahu, kita kena ada dua-dua nilai dalam radian dan juga dalam degree. Radian sebab nak kira panjang lengkuk. Degree tadi sebab Madam nak guna petua sin. Okey, so kalau di situ, 9 darab 2.269 sekejap saya kira yang ini dulu. Saya dapat 20.421. Nanti saya komen. Okey. Jadi dia nak cari
kalau ikutkan soalan yang ketiga, yang C tu, dia nak suruh kita cari perimeter tembereng AB, iaitu yang pertama panjang yang ini. Oh, warna sama, saya guna warna lain. Yang pertama panjang yang hijau dan kita tambah juga yang ini. Sebab itu kita ada dua jalan kerja tadi. Okay, mula-mula tadi kita kira yang hijau, guna petua sin. Kemudian kita cari pula, saya guna warna biru gelap yang ini. Guna rumus theta. Theta pula. Rumus S sama dengan J theta. S sama dengan J theta ni memang rumus khas untuk mencari lengkuk. Panjang lengkuk. Kalau awak rujuk lengkuk awak ini theta yang ini, awak dapatlah lengkuk dia yang ditutupi oleh sudut tersebut. Kalau awak tukar menjadi alfa, jadi lengkuk awak tu ikut susunan tu lah. Pendek je lah sebab awak rujuk kepada alfa tu. Okay. So, kalau kita tambah kedua-duanya, okay, saya tambah kedua-duanya, okay, jumlah perimeter dia adalah 16.31 ataupun siapa nak buat 4 teruskan tambah 20.421. Yang ini saya pulangkan kepada pelajar lah. Okay, saya pulangkan kepada pelajar, mana-mana boleh ikut cikgu masing-masing. 16.314 saya tambah dengan 20.421. So saya dapat jawapan macam tu, saya tekan SD je. So dapat 36, okay? 36.735 atau 36.74. Mana-mana diterima. Okey, kita buka kepada soalan kalau yang nak bertanya. So ada soalan di sini, dia kata kenapa guna setengah AB sin theta? Okey, kalau kita ikutkan rumus, okay, senarai rumus. Okay, sebab rumus tentang yang ini ada yang pertama, luas sektor setengah J cosine theta. Itu yang pertama. Yang kedua, tu nombor 28. Lepas tu kalau madam guna petua sin, mana tadi petua sin? Nombor berapa? 40. Ni yang bawah ni. Kalau saya guna nombor 38, okay, saya guna nombor 38, saya nak cari maklumat A dan saya ada sudut A. Yang ini saya tak ada, tapi yang ini ada. Nilai B ni saya ada, nilai sin B pun saya ada. So better kita guna rumus petua sin. Okey. Lepas tu kalau pelajar nak guna rumus luas segitiga. Okey, luas segitiga yang kalau awak guna rumus 40, setengah AB sin C, itu untuk mencari luas. Itu rumus untuk cari luas. Boleh? Yang madam guna tadi, sebab kita nak cari panjang. Cikgu Ahmed dah bagi tahu kalau A besar, dia adalah sudut. Kalau A tu kecil, dia adalah panjang. Yang ini sudut, yang ini panjang. Kalau B besar, sudut. Kalau B kecil, mata B memandang ke mana? Okey, contoh sini. Sini A, sini B, sini C. Ini mata A. Jadi A di sini kita tulis dia A besar. Mata dia memandang ke arah sana. Ini adalah A kecil. Okey, di sini yang saya buat warna kuning sekarang, B besar merujuk kepada sudut.
Bila kita buat sudut, dia macam bola mata, dia tengok ke sana. Ini adalah B kecil. Kemudian kalau kita ada yang warna pink belacan ni, ni pink belacan ni C besar, ini sudutnya. Matanya akan pandang ke sini, ini adalah C kecil merujuk kepada panjang. Jadi kalau kita nak cari panjang, ada sudut, lebih baik kita guna rumus 38. Kalau diberi maklumat tentang luas, kita guna rumus 40. Okey, boleh? Tak apa, biar salah sekarang. Jangan salah masa SPM. Okey. Mana lagi nak tanya? Sila-sila sebab kita akan bincang 2 soalan saja malam ni. Media study 2 soalan tadi. Kalau awak tanya soalan yang nombor 8, kantoi lah sebab tak study lagi. Dia kena study dulu. Kat mana rasa? Kan tajuk ni sebenarnya saya tahu awak bila tengok je gambar ajar ni, awak tak mau jawab. Sekurang-kurangnya bila saya ajar ni, awak try lah jawab. Sebab kita kalau tak boleh markah penuh pun, pemeriksa tengok kita usaha tu, dia macam bagi juga markah kat kita. Kalau langsung bersih nombor 7, bersih nombor 6, bersih, pemeriksa jadi macam nak kata dia happy, dia tak happy. Dia macam sedih. Dia kata, alah kesian pelajar ni. Kenapa lah dia tak tulis? Kalau tulis ada juga markah. Dia mesti terdetik macam tu. Dan di pihak pelajar pula, kalau aku tulis sekarang, dia gelak kat aku pula. Pelajar fikir benda negatif. Pelajar selalu fikir benda negatif. Kalau pelajar saya lah. Saya selalu cakap kat pelajar saya, kalau awak tak jawab, saya tanda kertas awak ni, saya dapat RM6 percuma sebab awak tak jawab. Saya akan marking kertas pelajar saya tak sampai 2 minit. Tapi saya dapat upah RM6. Bila kita tanda kertas, kita dapat upah. Kerana kita meminjamkan otak kita dan menggerakkan tangan kita untuk menulis markah tu. Dibayar, kita dibayar. Jadi pelajar oleh kerana pemeriksa dibayar, jangan bagi ruang kosong. Tulis apa yang ada dalam minda awak, kerana kadang-kadang kita rendah diri, rasa salah, kadang-kadang itulah yang betul. Lepas ni kena penuhkan ruang-ruang buku admit awak ni. Cuba penuhkan. Penuhkan, beli satu buku tu cuba penuhkan. Kalau awak nak macam study dengan saya ni, awak beli buku kat mana saya letak kulit buku tu? Sekejap saya cari kulit buku tu sekejap. Apa namanya? Keluarannya. Sekejap saya cuba cari. Saya ada bagi kat guru kaunselor. Aku belajar. Not yet. Okay. Tak ada. Sekejap saya cari satu lagi. Saya nak suruh awak tengok kulit buku ni. Saya biasa bagi buku-buku ni pada kawan-kawan saya sebab nanti takut dia nak beli untuk anak dia. Sekejap ni. Kalau pergi kedai buku, berapa ringgit ada? Harganya RM15. Saya tak dapat komisen pun. Saya bukan jual buku tau. Cuma saya nak bagi awak semangat. Kalau tak buku admit awak tu, awak beli, awak simpan. Nanti bagi kat adik pula. Ni. Saya beli buku ni. Dan buku ni, benda ni lah saya ulang kaji dengan awak ni. Kita dah buat soalan SPM sebenar, kertas 1, kertas 2. Okey, sekejap saya jawab yang Syahidah sekejap. Syahidah tanya macam mana nak restart calculator. Syahidah tekan shift, tekan nombor 9 Syahidah.
Shift nombor 9. Lepas tu dia tanya nak set up data ke, nak to memory ke, nak initialize all. Jawabnya all. Lepas tekan all tu, tekan sama dengan tekan lagi AC. Beres. Saya beli walk-in kedai. Kalau kat Kelantan ni SMO lah yang kedainya. Kalau dekat Shopee pun boleh. Sebab dalam buku ni yang bestnya buku ni, kita tak beli sekali dengan skema jawapan. Buku tu nipis kerana soalan, bukannya kerana jawapan. Jawapan awak imbas sini je, ataupun yang Madam share dalam drive tu. Awak beli soalan. Lepas tu dia bagi tahu sini panel dia guru pakar, guru cemerlang. Madam pensyarah pakar, bukannya guru pakar tau. Dia lain-lain term tu. Panel guru pakar. Madam mengajar matrik dipanggil pensyarah pakar. Jadi Madam tak pakar lah dari segi matematik SPM ni, tak pakar. Okey, kemudian dia bagi juga kertas soalan sebenar SPM. Cuma kalau awak buat latihan dengan Madam dari awal, Madam ada betulkan errata pada soalan. Ada beberapa errata, I think kesalahan cetak. Bukan soalan sebenar yang salah saya rasa. Hopefully. Okey, lepas tu dia bagi tahu ada dua bahasa tu sangat penting. Sangat penting untuk Madam untuk mengajar awak dalam bahasa Melayu sebab Madam ajar dalam bahasa Inggeris. Lepas tu dia bagi yang kita sedang buat ni adalah 3 set kertas model. Kita sedang buat sekarang. Kita sedang buat set yang kelima. Macam tu. Set kelima maksudnya kita dah buat soalan buku lain satu set, kertas satu. Kemudian kita buat soalan SPM sebenar kertas satu, SPM sebenar kertas dua. Model set satu, kertas satu. Dan sekarang kita sedang buat model kertas dua, set satu. Kita sedang buat sekarang. Okey, buku yang sama macam ni, kalau you nak senang rujuk video Madam ataupun pelajar Madam panggil Madam Mama Zack. Kalau you nak guna video Mama Zack, you kena cari buku yang Mama Zack guna supaya senang hidup you. Macam tu. Sebab kalau awak harap saya scan, itu awak tengok tu menggigit-gigit, tengok kedut-kedut je saya buat. Okey? Kalau apa nama? YouTube tu saya takkan padam tau. Saya biar dia dekat situ. Maksudnya katakan Syahidah baru tab 4, tab 5 nanti saya dah boleh rujuk lagi. Boleh self study bila buat dulu dengan pensel. And then katakan nak buat sekali lagi, maksudnya kita dah yakin. Sekarang ni kita nak yakin dulu ni. Keyakinan tu nak kena ada. Saya rasa dekat Shopee ada. Awak cari pustaka apa namanya ni? Ni, yakin ni. Rasa buku ni glamour, Wak. Buku ni glamour. Dekat Popular saya rasa ada. Okay, saya rasa ada. You cuba cari and then follow je video Madam tu, ikut susunan tu. Tengoklah one day bila Madam dah tak busy, Madam buat nombor soalan dekat situ lah. Sekarang ni Madam update ikut date, ikut tarikh. Okay, one day nanti Madam cuba buat ikut soalan. Ikut soalan nombor 3 ke nombor 4 supaya senang awak rujuk. Okay. So, apa lagi nak tanya? Yang kalkulator, macam mana ramai tak guna yang jenis macam ni? Madam memang tak dapat apa-apa imbuhan. Madam bagi tahu siap-siap. Saya takut awak ingat